Tahukah anda mengapa roti berlubang-lubang? Assalamualaikum tahun 6. Hari ini kita akan cuba habiskan mikroorganisma. So, kita lihat penghasilan roti. Roti dibuat daripada yeast, tepung gandum dan sedikit gula. Contoh seperti di atas ni adalah yeast yang terdapat di dalam dapur mak kamu. Yeast adalah termasuk dalam golongan fungi, daripada 5 jenis mikroorganisma tu. So maknanya awak makan mikroorganisma selama ni tak sakit perut ke? Tidak, sebab ini adalah yeast yang baik daripada keluarga spesies Saccharomyces cerevisiae, ataupun dalam orang putih cakap baker yeast, pembuat roti punya yeast. Okey, dalam Mauripan tu ada ni. Inilah dia yang kamu akan nampak kalau kamu buka Mauripan tu. Tapi ini bukan bentuk sebenar yeast. Sebenarnya untuk memudahkan ibu-ibu di dapur ataupun tukang masak untuk membuat kek ataupun macam-macam pizza ke apa, takkan nak bawa mikroorganisma tu kan, sehalus-halus kan. Jadi mereka telah campurkan dengan gluten, protein, dan berjuta-juta yeast telah dikumpulkan, jadilah nampak seperti mata kasarnya di atas. Okey, nak tengok muka sebenar dia adalah seperti ini. Okey, untuk melihat rupa sebenar yeast ni, kita perlu letakkan air dan gula dan kita letakkan di atas pelat kaca untuk diletak di atas mikroskop cahaya. Untuk pengetahuan awak, ada 2 jenis mikroskop. Untuk melihat mikrob yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar, kita menggunakan mikroskop cahaya. Mikroskop elektron untuk melihat virus dan bakteria. Yang ini untuk yang sangat halus. Inilah dia rupa sebenar yeast. Dengan mikroskop cahaya, kita dapat melihat mikroorganisma yang tak dapat dilihat dengan mata kasar. Contohnya yeast, mukor, alga dan protozoa. Untuk mikroorganisma yang lebih halus seperti virus dan bakteria, kita memerlukan berpuluh-puluh ribu kebesaran. Jadi kita perlukan mikroskop elektron. Jadi lubang-lubang yang ada di permukaan roti itu sebenarnya adalah karbon dioksida yang dilepaskan oleh yeast. Ya, yeast bernafas seperti kamu. Bayangkan kamu berada di dalam air dan kamu lepaskan nafas. Ada buih-buih kan? Begitulah juga dengan yeast. Kemudian kita campurkan dengan gula, air dengan tepung. Okey, tepung kita tahulah untuk kita makan kan. Tapi kenapa campur gula dengan air? Sebenarnya gula dan air itu adalah keperluan asas untuk yeast hidup. Jadi kita tengok apa keperluan asas mikroorganisma ni untuk hidup. Kita tengok faktor pertumbuhan mikroorganisma. Kamu ingat word SUKAN, sukan. S untuk suhu, U untuk udara, K untuk keasidan yang sesuai, A untuk air, N untuk nutrien. Kita tengok suhu. Okey, suhu yang sesuai adalah 36 darjah Celsius ke 37 darjah Celsius. Lebih daripada tu mikroorganisma mati. Sebab tu mak awak didihkan air kan, panaskan makanan supaya lambat basi. Begitu juga dengan suhu yang rendah. Kalau kamu letak dalam peti ais, dia beku, dia lambat basi, betul kan? Kemudian kita tengok udara. Kalau kamu letak makanan dalam bekas yang kedap udara, makanan lambat basi kan. Mikroorganisma tak boleh hidup. Sebab tu dia perlukan udara, oksigen untuk menjalankan proses respirasi, iaitu bernafas. Kemudian kita tengok keasidan yang sesuai. Kamu dah belajar asid dan alkali darjah 5, ingat? Asid tu masam, alkali tu pahit. Begitulah juga dengan mikroorganisma. Dia tak boleh berada di tempat yang masam sangat, berada di tempat yang pahit sangat, dia tak boleh hidup. Sebab itu kamu ingat pernah makan jeruk? Jeruk tu dia letak cuka yang masam supaya boleh tahan lama kan, jeruk tu kan. Kemudian air. Ini yang kita nak tengok tadi. Kenapa roti tu diletak air? Air diperlukan oleh mikroorganisma untuk hidup.
Dan last sekali nutrien. Nutrien yang kita letak pada roti adalah gula. Yeast ada satu mikroorganisma yang makan gula. Dia suka gula. Jadi kita perlukan gula untuk yeast tu menjalankan proses respirasi, iaitu bernafas. Okey, kita tengok buku teks muka surat 43 yang bawah sekali tu. Langkah-langkah pencegahan penyakit berjangkit. Yang pertama, kita kena cuci tangan sebelum makan, tidak berkongsi peralatan peribadi dengan orang lain, kuarantin pesakit yang menghidap penyakit berjangkit, penyediaan makanan yang bersih dan memasak air minuman. Sebelahnya, amalan harian untuk mencegah penyakit berjangkit adalah cuci tangan, lebih kurang sama juga. Elakkan makanan yang terdedah, tutup makanan, mandi menggunakan sabun atau antiseptik, penutup hidung dan mulut, serta cuba elakkan daripada mendekati pesakit yang dihadapi penyakit berjangkit. Okey, kalau kita tengok, ini adalah rangkuman pembelajaran mikroorganisma tahun 6 daripada jenis-jenis, proses hidup, kegunaan dan keburukan serta langkah-langkah dan amalan harian. Jadi, cikgu harap kamu dapat jawab soalan dengan baik. Selamat menjawab. Kejap. Soalan cabar minda ni kamu boleh jawab di dalam kertas ini ataupun di dalam kertas A4 yang lain kamu salin. Mana-mana boleh. Kalau nak jawab di atas ni, kamu conteng je dekat situ. Soalan nombor 2 tu kamu tik je mana yang betul. Okey. Bye. Assalamualaikum.